kumpulan eksperimen 5 geometrical optics. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan membentangkan home-based eksperimen bagi eksperimen geometrical optik. Okey, nak tengok ahli kumpulan tak ada? Dr. Wong tu SU SU. Kita tengok ahli kumpulan dulu. Saya nak appreciate ahli kumpulan saya. Okey, alright. Okey, saya Salma Usman, kemudian Puan Nik Nur Hasrina binti Nikdin, Dr. Wong Ai Chin, Puan Noraida binti Juno, Encik Muhammad Husaini bin Mukhtar, Encik Syafi'i bin Yaakob, Encik Muhammad Nazrin bin Mat Arifin dan Encik Muhammad Syakir bin Abdul Maha. Itu semua adalah ahli rakan saya lah, kumpulan yang hebat. Okey, kita lihat kepada lab manual dulu. Okay, experiment for geometrical optic objective to determine the focal length f of a convex lens. Masih sama. Okay. Teori masih sama seperti yang lepas. Kalau tak silap saya, kami tak ubah langsung. Ini masih sama. Okay. Alright, kita ada equation 5.1. Kemudian 5.2. Saya tak payah sebut lah sebab tak ada perubahan. Dia sama saja. Kami tak ubah. Okay. Kemudian hence a graph M against V is a straight line. Okey, dan bolehlah saya harap semua faham lah Saya tak nak fokuskan sangat yang tak banyak perubahan. Okey, kita lihat kepada apparatus. Okey, untuk apparatus, kita guna convex lens with a focal length of 10 cm. Di sini kami tetapkanlah 10 cm. Okey, jadi semasa membuat eksperimen ni dipinjam saya pinjam daripada makmal. Tapi untuk pelajar di rumah, mereka boleh beli. Kalau tak silap saya dekat Shopee, kalau survey daripada Puan Noraida, RM4.30. Ya, RM4.30. Alright, seterusnya kita menggunakan lens holder, tapi kat sini kita guna plasticine lah. Tapi saya tulis kat sini DIY. Maknanya dia bukannya fix mesti guna plasticine. Dia cadangan saja, sebab itu tulis DIY. Okey, kemudian a ruler with drawing a vertical arrow or any suitable objects. Ini pun DIY sebagai objek. Okey, kemudian a white screen. Okey, juga DIY. Okey, lepas tu a light source. Okey, example torchlight, handphone light. Di sini saya gunakan handphone light lah. Okey, seterusnya a meter rule or measuring tape. Okey, di sini saya menggunakan measuring tape. Okey. Seterusnya, okey, kalau ikutkan yang lama, pelajar dia perlu estimate focal length. Tapi di sini sebab home based experiment, kita nak menjelaskan pada pelajar pun agak sukar, mungkin mereka tak faham. Kita hanya gunakan data ya buat eksperimen yang mengambil data U dan V. Okey, jadi di sini adalah figure 5.1a. Kami ada ubah sedikit lah. Rajah yang asal tu ubah sikit sesuaikan dengan eksperimen ini. Okay, kita buat light source, kemudian kita ada ruler, lepas tu dekat ruler tu ada objek, objek tu dah berbentuk arrow, kemudian kita ada lens yang diletakkan pada lens holder, kemudian kita ada screen. Okay, kita tunjukkan kedudukan image lah. Okay, terbalik. Kemudian kita lukiskan principal axis, kat silap saya kita tambah yang itu. Okay, dan meter roll. Okay, seterusnya kita ada rajah yang kedua. Rajah inilah yang sebenar lah bila dia dah set up apparatus. Itulah gambaran dia. Okey, di mana light source-nya ialah daripada cahaya handphone. Kemudian objek tu ialah arrow yang dilukis dekat pemaris tu lah. Okey, kemudian pemaris tu saya letakkan atas plasticine. Nak bagi dia tegak kan. Dan nampak dia perpendicular. Okey, seterusnya convex lens. Lens holder tu saya gunakan plasticine. Okey, saya tekan kat situ. Okey, kemudian ada screen. Screen tu diguna A4 paper lah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat dia punya step by step procedure. Okey, set up the apparatus as in figure 5.1a. Okey. Kemudian dia ada dua figure kan. Okay, refer figure 5.1b as an example. Itu yang sebenar lah bila dia dah set up. Okay, di situ kami tambahkan notes. Okay, for fix the distance between light source and object at the range of 20 cm,
to 30 cm to maintain the brightness of the object. Kat sini kita beritahu, kalau kita tak beritahu jaraknya berapa, pelajar pun tertanya-tanya. Okey, berapakah jarak dia? Okay, kita tetapkanlah kat situ beri range, tapi dalam rajah kita tulis 30 sebab memang saya guna pun 30 cm. Okey, kemudian nombor 2, place the object in front of the lens at a distance u equals 14 cm. Yang ini kami dah tetapkan nak memudahkan pelajar. Jadi kita guide dia, kita letakkan u 14 cm dulu. And adjust the position of the screen so that a sharp, real and inverted image is formed on the screen. Okay, note kat situ, make sure that the object distance u are greater than f actual. F actual ni adalah yang 10 cm tadi. Okay, to ensure that the image formed on the screen is inverted. Okay, kalau kurang dia tak dapat kan bentuk inverted. Okay, kemudian yang kedua, make sure the object and lens are arranged parallel to the screen and aligned to each other in order to get the accurate measurement of u and v. Ini langkah berjaga-jaga lah kami letakkan di sini. Okay, seterusnya. Okay, then measure and record the image distance v in table 5.1. Jadi kita dah letakkan table nilai-nilai untuk object distance. Okay, then number 4, repeat steps 2 and 3 based on the given values of object distance u. Berdasarkan table 1 lah. And then calculate the magnification of the image M. Kita dah tunjukkan sekali. Sebab ni kat rumah kan kita nak mudahkan pelajar. Okay, jadi kat situ ada note, in order to change the object distance, adjust the convex lens only. Sebab kita kalau di makmal yang sebenar pun, pelajar pun tertanya-tanya macam mana nak dapatkan U yang seterusnya. Jadi kita cadangkan adjust the convex lens. Nanti kita tengok video Okay. Seterusnya kat bawah table 5.1. Okay, di situ table cadangan data. Mereka akan menggunakan data ini. Okay, seterusnya. Okay. Okay, plot a graph of M against V. Okay, yang ni sama macam yang dulu. Determine the focal length of the lens F1. Okay, from the gradient of the graph. Kemudian determine the image distance V from the graph by using extrapolation when M equals to -1 and calculate the focal length F2 by using equation 5.2. Ini sama macam yang dulu. Okay, kemudian kita tambahkan sedikit di sini. Calculate the percentage difference between actual value with experimental value for F1 and F2. Jadi kita sertakan sekali equationnya di sini. Okay, untuk mengira percentage difference. Last kali, write your comments based on the value of percentage difference from step 8. Okay, lepas tu kita letak note di situ. If less than 10%, meaning the experiment is successful. Itu cadangan kami lah untuk lab manual ini. Hanya dapatkan data, kemudian cari nilai F melalui 2 kaedah. Satu daripada gradient, satu lagi daripada extrapolation. Okay, ada apa-apa respon daripada rakan bengkel sekalian? Perlu keluar belanja untuk beli apa? Okay, alright. Boleh tak kita tengok rajah gambar sebenar? Okay, kat sini saya yang sebenarnya measuring tape tu saya dah ada. Yang saya gunalah Plasticine. Plasticine tu RM2.70. Okay, kemudian ruler tu dah ada. Saya beli screen tu, saya beli A4 paper yang kertas tebal yang harga 70 sen sebab nak keras kan. Dan saya letakkan apa nama tu yang kita letak buku tu, saya clip yang kat situ. Paper itu. Ni tak banyak lah saya beli, tak sampai RM10 lah semuanya. Sebab yang measuring tape tu mungkin dia dah ada kan masa eksperimen 1, kita anggap begitu. Jadi memang tak sampai RM10 lah. Cahaya pun memang dari handphone kan? Handphone dia mereka dah ada. Dah ada. Salma, yang cahaya daripada handphone tu dia tak mencapah ke tadi? Tak mencapah? Dia tak terang ke? Cukup terang ke? Nampak. Tapi mata saya lah.
Dia kena Mantap. Nampak? Buat dalam gelap. Ya, Bisa. saya buat pun jelas nampak. Yalah. Hmm. Okey, Clear. faham. Tapi dia buat gelap sebab saya nak ambil gambar kan, saya kena ada buka lampu sikit lah. Kalau di lab pun kadang lampu yang disediakan oleh makmal kita pun tak berapa nak terang. Student dia creativity student Ah, dia ya. gunakan handphone Handphone. punya ni. Dia guna handphone pun. Okay. Okey, tak ada. Saya tunjuk video. Boleh? Video Minta maaf jika ada kekurangan. Okey, Dr. Wong. Lebih kurang macam itulah videonya. Okey, saya teruskan dengan cadangan data. Okey, ini adalah data kalau kita nak beri pada pelajar. Kita hanya berikan data untuk image distance saja. Untuk magnification mereka kena kira sendiri. Tapi untuk pensyarah, okey, kita berikan macam mana nak buat report. Okey. Jadi untuk pensyarah, okey, di sini adalah tabelnya 5.1, object distance, image distance dengan magnification. Okey, seterusnya. Okey, calculationnya adalah central point. Di sini kami ringkaskan saja terus jadi punya nilai. Okey, kemudian gradient of the graph dapat negative 0.136 cm. Okey, seterusnya daripada focal length from the graph m equals to negative 1 over f1. Okey, kita masukkan nilai, dapat f1 sama dengan 7.35 cm. Okey, kalau ikut actual value 10 cm. Tapi di sini saya dapat 7.35 cm. Okey, jadi dia ada sebab kenapa kami mengekalkan walaupun dia punya nilai F tu agak jauh sedikit daripada nilai teori. Sebab kami mikirkan nanti pelajar bila dia buat sendiri kat rumah, ada kemungkinan kita ada 2 nilai F kan. Satu nilai F tu dia dapat kurang daripada 10%, satu lagi lebih. Macam mana dia nak buat report tu, nak tulis report tu macam mana. Jadi perkara begini biasa berlaku. Jadi sebab itu kita kekalkan data ini. Okey, seterusnya untuk focal length daripada F2 when m equals to negative 1 dapat 10.55 cm. Okay, seterusnya kita kira percentage difference. Okey, untuk F1 daripada gradient dapat 26.5. Manakala untuk F2 from extrapolation dia dapat 5.5%. Okey, jadi satu successful, satu lagi unsuccessful. Okey, seterusnya ini discussion lah. Discussion kita tulis mulalah actual value-nya berapa, nilai F1 berapa, F2 berapa. Seterusnya kita komen berkenaan percentage difference. Okey, yang satu eksperimen tu yang 26.5% tu
itu adalah was unsuccessful, manakala yang 5.5% successful. Letaknya. Okay. Alright. Okay, seterusnya precaution. Okay, ini adalah precaution dan juga source of errors and suggestion to overcome. Okay, rasanya itu saja. Saya tak tunjuk, saya tak baca lah precaution dengan source of errors and suggestion to overcome. Graf Puan Salma, graf. Di bawah dia graf. Last kali graf. Sorry lah, ini graf. Saya tak gunakan apps ini memang hands on 100%. Begitu. Okay. Saya fikir itu saja. Ada apa-apa maklum balas? Tiada, jelas. Terima kasih. Okay. Tahniah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih rakan saya. Sekumpulan. Tahniah.